الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa dalam kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kerana Allah memilih kita, memberi kita agama. Allah berikan rezeki, Allah berikan akhlak, Allah berikan segala-galanya kepada orang yang dia suka dan kepada orang yang dia tak suka. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah beri, Allah qasam ni bahagikan akhlak kepada siapa jua. Allah sebagaimana Allah berikan rezeki kepada siapa jua. Semua orang dapat rezeki Allah Subhanahu wa taala, sama ada kamu Islam ke, kamu kafir ke, kamu syirik ke dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah beri. Begitu juga innallaha taala juga beri yu'atil dunya man yuhibbu, kepada orang yang dia suka dia bagi dunia, wa man la yuhibbu, dan kepada orang yang dia tak suka. Maksudnya dunia ni Allah bagi kepada orang yang dia kasih, dan orang yang dia tak kasih pun Allah bagi. Tak ada masalah, Allah bagi. Nak apa dunia? Tetapi wala yu'tid din illa liman ahabba, tetapi Allah tidak akan bagi agama melainkan kepada orang yang ia sayang. Apabila faman a'tahu Allahu din faqad ahabbah, maka sesiapa yang Allah beri agama kepada dia, maka itu bukti Allah telah sayang kepada dia. Bagaimana dapat agama? Nak faham agama kena belajar. Maka siapa yang Allah pilih untuk berada dalam majlis ilmu taman syurga Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah beri agama. Jadi orang yang tak duduk dalam taman syurga, jauh daripada rumah Allah, tempat cari ilmu dan sebagainya, dia jauh daripada agama. Orang faham macam tu, maka syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi kita agama. Maka dengan agama inilah yang akan bawa kita nak jadi baik ataupun buruk. Tak kira lah kita, tak semestinya ustaz orang pegang agama ni. Orang pegang agama ada ustaz tak pegang agama pun ada. Dia belajar tapi dia tak pegang agama. Tapi Allah bagi agama ni sebagai panduan dalam hidup dia kepada orang yang dia pilih. Bila dia ada agama, dia kalau seorang dia jurutera ada agama. Kalau dia seorang mekanik ada agama. Kalau dia seorang nelayan ada agama. Kalau dia seorang suri rumah ada agama. Kalau dia seorang suami ada agama. Itu kan ada. Bila mana kita ada agama, itulah SOP dalam kehidupan kita. Itu SOP hidup kita ni ialah dengan agama. Agama ni sebagai panduan kehidupan. Al-Islam huwal hilm. Islam itu sebagai perungkai segala masalah manusia. Islam huwal hilm. Islam itu ialah membebaskan kita daripada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu sebagai jalan peniscayaan dalam kehidupan manusia. Itu motto orang Arab. Al-Islam huwal hilm. Mana Islam itu adalah satu keselamatan, kebebasan daripada segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ada agama, apa yang kita buat, kita akan berpaksikan, berpandukan kepada agama. Hatta kalau kamu nak beli tali kasut sekalipun, kamu akan rujuk kepada agama. Beli tali kasut tu, apa tali kasut? Rupa-rupanya daripada mana kamu beli, duit itu daripada mana? Satu. Yang kedua, kamu beli tali kasut untuk apa? Nak tunjuk ke orang kamu ni kaya ke?
Ini sebab berzama Rasulullah SAW, siapa dapat pakai kasut ni orang kaya. Sebab dia pakai terompoh aja, pakai selipar kulit yang jahit macam tu je. Tapi bila orang tu ada kasut, gizam atau jizmah, ini orang yang kaya, orang hebat. Sebab itu zaman Rasulullah SAW, sehingga sekarang pun kita tidak dibenarkan untuk melabuhkan seluar kita, jubah kita orang lelaki melebihi mata kaki. Sebab orang yang kain banyak, dia akan lebih sampai ke tumit, seleret atas jalan. Mana dia kaya? Bila kau kaya, kau nak tunjuk orang susah. Orang susah kata rasa, aduh aku kain bawah lutut ya. Kadang-kadang bergilir aku dengan bini aku nak buat semayang sebagai contoh. Tiba-tiba ada orang ni kain dia labuh sampai ke tumit, maka dia nak menunjuk takabur. Itu larang yang sangat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bila Allah bagi kita pilih kita orang yang ada agama, ucap syukur kepada Allah Taala. Jadi panduan nak buat apa-apa, tali kasut busuk sangat tu, nak beli apa toh lagi, kalau nak usah-usah. Untuk apa aku nak beli benda ni? Untuk apa? Sebab setiap apa yang kita ada itu pasti akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mahkamah dia nanti. Dia akan disiasat satu-satu daripada mana, min aina tasabahu, daripada mana mu dapat, wa ila aina anfaqahu, mu belanja ke mana harta kamu, ilmu pula mimma antafi'u bihi, manfaat apa dengan agama kamu, akan disoal. La tazulu qadam 'abdin hatta yus'al an arba'. Mana tidak berganjak kaki seorang daripada mahsyar nanti sehingga ditanya 4 perkara aja. Daripada umur kamu, daripada harta kamu, daripada ilmu kamu, daripada umur kamu, semua tu akan disoal satu persatu. Maka harta tu kalau kita banyak akan lama soal. Kita lalu kok immigration custom di Langkawi. Kalau kita tak bawa banyak barang, lalu ya sekejap terus boleh naik feri. Tapi bagi kita barang banyak, kiri kanan ada, belah kanan Ferro Rocher, belah kiri Dain. Belakang troli pula Vantage hok bini kiri. Depan pula ada pula apa lagi? Akopa, Korek, macam-macam. Berapa lama kita duduk dekat kastel? Mesti lama sebab barang banyak. Berbanding kita tak ada barang. Tu. Sebab tu Nabi SAW dia tinggalkan alam ini dengan tak ada barang apa dia tinggal. Jadi soal jawab pun tak ada. Tinggal lagi soal jawab mengenai umat dia sahaja. Kita banyak nak kena soal ni. Banyak ni. Baju ada pula, ada 100 lah. 100 lah. Tu tak kerja kerjaan. Bagi isteri pula kita kerja cikgu. Si cikgu, tiap-tiap tahun tambah almari. Nak bagi ke orang sayang sebab baru beli. Nah, jadi terpaksa bakar. Lepas tu tudung dengan kain kena matching. Tak matching tak boleh. Cop saya pergi tengok. Isteri siapa yang jadi cikgu? Banyak pakaian dia. Percaya je kat saya. Musim banjir pun sayang rasa nak bagi kat orang. Baru lagi, baru setahun pakai dah 2 kali. Dia tadi hari tak boleh pakai baju sama. Sebab anak murid kita kaya-kaya. Alah cikgu pakai baju sama. Alah pakai tu baju ni. Malu kita budak-budak duk sembang sama-sama dia. Tengok cikgu. Ustazah kita baju sama pakai. Baju merah ya. Semalam pun busuk, mesti busuk. Padahalnya baju tu mungkin warna hampir sama. Budak-budak cerdik sekali. Jadi kita pun sepak baju seminggu mesti tukar. Tak akan sama. Jadi bila Allah bagi agama, itulah panduan yang kita terjaga baik-baik bila Allah beri kita agama. Jaga baik Sebab itulah akan pandu kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama sebagai mukadimah. Yang kedua, bila Allah beri kita agama, kita faham agama, tolong sangat-sangat kita beramal senyap-senyap ni bersungguh-sungguh. Ni mari belajar, mari datang mengajar. Ni orang nampak. Semai sunat surah masjid orang nampak. Pergi masjid naik motor dia kata orang nampak. Tapi bangun malam orang tak nampak. Yang ni kita lebih. Amalan kita bangkit malam, orang tak nampak ni kita buat biar lebih banyak daripada orang lain. Lebih-lebih lagi kalau kita ni pendosa. Orang yang banyak dosa, buat dosa, mungkin tak banyak tapi besar. Ada hak kecil pun tak boleh juga. Israrul ala sagair fasarul kabair.
Siapa yang berterusan buat dosa kecil, maka dia menjadi dosa besar. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ilmu falsafah simpan duit. Boleh belilah batu permata berjuta-juta dia simpan tak tarikah. Kaya-kaya dia tak. 10 sen. Siapa dia mau naik puluh boleh beli cincin mutiara bernilai 1 juta. Simpan RM1 sehari. Cuba tuan-tuan kira RM1 sehari, 365 hari, darat dengan 60 tahun. Keluar tak 1 juta? Keluar simpan di rumah. Tak keluar dah. Agak-agak lah aku nak kecing orang apa agak-agak. Untuk nasabah Jadi hak yang kedua tadi ingat baik-baik. Apa dia yang kedua? Beramal beramal sembahyang muka. Masa orang tak tahu. Sebab jalan kelima untuk masuk syurga ialah apa ni, qiyamul lail wan nasu niyam. Abu Hurairah meriwayatkan ada 5 jalan ke syurga, maka jalan yang akhir disebutnya ialah qiyamul lail wan nasu niyam. Bangun malam ketika manusia lain tengah tidur. Qiyam berdiri, niyam tidur. Kata dia ni qiyam malam. Qiyam malam pun niyam. Jadi dua tu. Kalau huruf qaf maksudnya bangkit malam. Kalau huruf nun maksudnya tidur malam. Beza satu je tu. Banyak qiyam malam. Apa? Qiyam malam. Apa dia? Niyam malam. Niyam tidur, bukan qiyam. Qiyam berdiri. Niyam tidur. Maka kena bangun ketika mana orang lain tidur. Mana waktu tu waktu orang suka tidur pukul 2, 3, 4 pagi tu orang seronok tidur. Majoriti orang tidur. Majoriti. Jangan duk kira budak-budak hak main pusat malam minggu ni kira dia. Ini lumrah orangnya. Waktu tu lah waktu yang orang seronok tidur, membangkit masa tu. Membangkit dan sujud betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, musembah muka atas sejadah. Sembahlah muka atas sejadah, menangislah atas sejadah tu. Masa tu orang lain tak ada. Ini amalan orang tak tahu. Kita aja, kita dengan dia. Sebab tu kalau boleh jauhkan sikit daripada isteri kita, jangan bagi dengar. Kita nak bersembah dengan Allah Ta'ala. Takut-takut benda hak kita sembah tu ada benda sensitif dengan dia. Kadang-kadang tak ada kira kita sebut, ya Allah, aku dosa padamu, ya Allah. Masa aku mula-mula balik dulu, masa aku mesti dulu aku berkapur dengan si Minah, tapi aku kahwin dengan si Suraya. Suraya tu kasih aku umur 21 dulu. Contoh dia gitu. Bini kata, dia kata aku yang pertama tak akhir. Rupa-rupanya tu dah kasih dah bawahnya pak atas kepala tekuk. Saja gitu. Jadi kita duduk jauh sikit. Baru kita boleh mengajak. Baru sejak cakap dengan Allah Ta'ala. Cakap dengan Allah Ta'ala. Kita bersembah tak macam orang kasih bersembah. Macam mana orang kasih bersembah? Bersembah tak rasa apa orang kasih. Sebab tu Nabi SAW dia boleh sembahyang malam tu boleh baca surah Baqarah, surah An-Nisa, surah jadi panjang-panjang. Sebab apa? Sebab dia tengah bercakap dengan kasih. Kita kalau duduk jauh nak pergi ke Perlis, kasih kita duduk Perlis. Cepat rasa siapa, ya Allah. Pada 12 jam tu. 12 jam tu lari 90 yang kita lari. Biasa 190. Oleh kerana bawa girlfriend, kita sayang, bersembang, ngomong-ngomong. Lepas tu, apa ni, kalau lupa, dah siapa aku sungai pegok tu, dah lepas tu juru ni, nak siapa Perlis dah. Nak tinggal kasih kita sayang. Tak mengatuk rasa. 12 jam tu berhenti buah minyak. Dalam buah minyak isi minyak pun bersembang lagi. Berhenti semaya, habis semaya tu pergi makan, tengah makan bersembang lagi. Tak ada mengatuk sampailah dia Perlis. Cuba kita daripada Johor, duduk sebelah kita, orang kita tak sayang juga, habis sayang lebih kurang. Kata bini kita. Start kereta tu rasa lama dah. Bukan nak balik Perlis pun, nak balik Kuala Lumpur je, 3 jam je. Duduk Johor Kuala Lumpur 3 jam. Tapi start kereta je, aduh, nampak nak siapa. Sebab duduk belah kita, bini kita saja, tapi saya gitu je lah. Dah murah-murah dah kan, 30 tahun nikah ada 30 orang anak. Tak berapa nak tengok lah. Sebab tengok hal luar comel lagi. Sebab tu Nabi larang, Islam larang supaya kita tak tengok benda luar. Sebab bila kita tengok benda hal luar, hak dalam rumah kita tak comel. Sebab tu ghaddul basar ni kena buat. Jangan tengok hal luar. Kalau kita tengok yang di luar, nescaya tak eloklah di rumah. Comel. Isteri kita tu kita pilih orang nombor 1 dalam kampung kita. Comel sekali dia kita ambil. Tapi bila dah lama dia akan jadi tawar. Itu memang
ada jadi tawar. Sebab apa jadi tawar? Sebab kita tengok hal luar. Kita pergi kedai, kita tengok kedai tom yam lah. Abang nak makan kapur abang. Kita hok tak pandai kecek siang pun nak kecek. Abang nak makan. Oh, kita pun tidur dia juga. Kita ialah dia duk dengan lemah lembutnya, dengan kating masih ada 3 nai, 2 nai, 40. Kalau kita 40 belakang macam kayak blackout. Tak tahu belakang mana, punggung mana, pinggang mana. Sebab apa? Sebab kita tengok rumah ada kating. Kalau rumah tak ada kating, kena guting belakang sama ya, atas ni bawah. Itu pucuknya sebab tu Islam tu betul basah. Jangan tengok benda luar. Bila orang tak tengok benda luar, dia tengok hal yang rumah dia je, maka tak nampaklah bezanya. Dia ambil dulu memang comel, tapi dah lama kita dah makan zat kat dia, dia berisi. Kalau kita tak tengok hal luar, tidak ada perbandingan dengan yang luar, maka dia tetap cantik sampai bila-bila. Tapi oleh kerana ada bandingan, kita naik kereta Proton Saga dulu, paling comel Proton Saga. Tengok sebelah, oh Wira, comelnya Wira. Naik Wira, boleh Wira tengok pula Perdana, boleh Perdana tengok pula Ekor, boleh Ekor tengok pula Volkswagen, boleh Volkswagen tengok pula Ferrari. Tak akan keluar, sebab kita selalu duduk tengok keluar. Sebab kita duduk dalam kereta kaca, kita tengok kaca kita straight. Tak tengok luar, maka kita naik kaca pun kita rasa selesa kaca kita. Begitu juga dengan isteri kita. Besar ke kecil ke busuk ke apa ke bini kita. Sebab kita banding dengan yang luar. Gitu eh. Jadi kita bercakap dengan Allah. Malam-malam bercakap dengan Allah. Sampai tak nak tak nak ambil semaya malam lagi pun tak apa. Bercakap, ya Allah, aku ni gini. Sembang macam ni sampai kasih. Suka tu kan seronok kita sembang dia. Dia layan. Sebab dia tak pernah tidur. Tak khusus tu wala naum. Allah tak pernah tidur, tak pernah rasa mengantuk, tak pernah rasa malah dan sebagainya. Kita sembang ya Allah. Tapi bahasa kita bersembang, ya Allah, aku dulu masa aku balik dulu, aku ya Allah banyak dosa, aku buat maksiat, dosa ya Allah. Tak tahulah kau apa pada agak-agak maafkan dosa aku. Aku lemah, mu buat aku, mu kaya, mu kuat, aku lemah. Kalau mu tak apa dosa aku, masuk neraka, mu tergamuk pada aku, tunduk sujud padamu, nak bakar aku dalam api-Mu. Allah tengoklah kat aku, ya Allah, tolong. Ke bahasa kita bahasa kita suka kalau kita pelajari kalau kita bahasa kalau kita bahasa Mak Saleh, oh my God, bless Allah. Kalau kita boleh menjiwai dengan bahasa mana, silakan, tak ada masalah. Sebab kita nak cakap dengan dia, yang tu dia umum, orang lain tak buat, kita buat. Batu tu bila lebih-lebih lagi aqrabuma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Sepaling dekat hamba-Ku dengan diriku ialah ketika mana dia bersujud. Maka banyakkanlah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah muka. Saya kata bahasa sembah muka. Sembah muka sungguh. Muka tak ada lah tempat paling mulia kita ni. Kalau orang tolak begini muka bertumbuk kita. Kita ma'allahnya orang tolak muka sebab muka ni mulia. Maka mulia muka ni kita letak di telapak kaki. Tempat sujud tu telapak kaki. Rokok kita boleh nampak lagi musuh. Tapi bila kita sujud kita tak nampak apa dah. Aku serahlah diriku padamu, ya Allah. Mu nak buat apa, buatlah, ya Allah. Aku tahu aku lemah, aku tak ada kuasa, ya Allah. Aku selalu buat dosa padamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mu tengok aku, ya Allah. Mu genung kepada aku, ya Allah. Aku hina, ya Allah. Aku susah, ya Allah. Kau kaya, ya Allah. Aku miskin, ya Allah. Mengadu dia, cakap dengan dia, cakap, ya Allah. Dosa aku dulu tak pernah sabar, tak kamu aku, ya Allah. Ya Allah, kalau membuka aib dosa aku dulu, ya Allah, malunya aku kepada mak ayah aku, ya Allah, malunya aku kepada adik-beradik aku, malunya kepada isteri aku, malu kepada suami aku, malu kepada guru-guru aku, ustaz-ustazah aku, tak pernah sabar aku buat dosa ni, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Tutup aib malu dosa aku di akhirat nanti, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tu maksud kita sembah muka betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala syurga. Ini baru mari surah sekali rasa macam malaikat dah. Sekali mari hari Jumaat, tak mari pula Jumaat pula baru mari. Sekali datang surah rasa macam malaikat. Saya mengajar hari-hari rasa macam jin lagi. Hari-hari mengajar ni rasa macam jin. Jangan kita aku minggu lepas ada dah kuliah. Badan tu rasa macam malaikat syurga dah. Bagus sekali seminggu datang kuliah. Orang hari-hari kuliah. Jadi jaga molek-molek hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai peringatan mukadimah. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi ulumihi fid dharain.
thumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surga. Muka baik. Apa? 16. Bakok kekal. Baik-baik. Sambungan kepada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wujud, qidam, bakok kekal. Arti kekal Allah Ta'ala bermula maknanya iaitu tiada akhir dan tiada berkesudahan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Tak ada kesudahan sebab dia kekal. Kalau kita ni binasa, semua makhluk akan binasa, termasuk kubur. Kita daripada alam roh binasa habis, dia pergi kepada alam apa ni, alam dunia, duduk alam perut mak. Lepas alam dunia, alam barzakh, hilang alam barzakh. Lepas alam barzakh pergi pula mahsyar. Lepas mahsyar hilang mahsyar, sirat akan hilang, dia akan pergi pula alam kiamat yang kekal. Apa beza kekal Allah Ta'ala dengan kekal syurga neraka? Syurga neraka kekal, tak akan punah, tak akan musnah dia. Apa beza dia? Bezanya Allah tiada bermula dengan tidak ada. Syurga neraka dia bermula dengan tidak ada. Dia tak ada dulu, lepas tu baru dia kekal. Maka dia beza dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Allah ni sedia kala. Bila? Sedia kala dah. Tak ada kata apa sedia kala. Semenjak saya mari Presiden APS, surah ni ada dah. Bila mana aku tahu. Dia ada dah sebelum aku mari. Bahasa muda. Gitu. Jadi Allah Ta'ala sedia kala. Azali lagi dia dulu. Tak ada lain. Tak ada. Dia. Maka dia yang menciptakan alam. Dia yang menciptakan cakrawala, langit, bulan, bintang. Termasuk cipta syurga dan juga neraka. Jadi dia cipta, maksudnya neraka tu tak ada asal, tapi dia buat baru ada. Kekal, tapi bermula dengan tidak ada. Allah kekal, tiada bermula dengan tidak ada. Itu beza dia. Kalau kita tanya apa beza kekal Allah Ta'ala, bakok Allah Ta'ala dengan bakok kekalnya syurga neraka. Bermula kekalnya neraka dan syurga itu dengan bermula dengan tidak ada. Allah Ta'ala tak ada. Dia dah ada dah. Wujud dia tu bila? Azali. Bila azali, tak nak kata apa, pun tak ada. Tak ada siapa ada, dia yang azali. Dia yang menciptakan segala-galanya. Faham gitu. Maka lawan bagi bakok itu ialah taru wal adam. Taru wal adam, iaitu artinya kedatangan oleh adam padanya, iaitu mustahil. Maksudnya tak ada dulu, baru ada. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai jalal dan ikram. Wa yabqa wajhu rabbika, jangan terjemah wajhu tu muka tu. Dan kekallah muka Tuhan kamu yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Jalal wal ikram tu ketinggian dan kemuliaan. Wajhul kita terjemah muka. Orang Melayu kata wajah. Wajhul lah Arab panggil, Melayu kata wajah. Wajjahtu wajhiya lillazi. Apa maksud wajjahtu wajhiya lillazi? Apa maksud? Tak ada doa iftitah tu. Wajjahtu wajhiya lillazi fatarasta. Wajjahtu, aku hadapkan. Sebab muka ni biasa duduk depan. Depan. Jadi depan ni orang tengok. Orang tengok sama ada huduh ke baik ke di muka lah. Maka kemuliaan Allah kekalah. Wa yabqa wajhu tu kekallah, bukan muka, kekallah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mempunyai sifat kemuliaan dan ketinggian. Bukan muka ni. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau kata ada dia, ada wajhu, ada muka, salah. Maksudnya tengok muka, kemuliaan Allah yang mempunyai kemuliaan itu kekal. Faham tu? Yang keempatnya mukhalafatuhu lil hawadis,
iaitu bersaharan Allah Ta'ala dengan yang baharu ini pada zatnya dan segala sifat dan segala perbuatannya, tak akan sama pada makhluk dia. Tetapi Allah boleh berkongsi ke tidak pada sifat dia dengan sifat makhluk? Boleh? Kongsi macam mana? Cuba kita baca Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. Nas'aluka ya man Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min Rahim. Ada tak orang yang mempunyai sifat penyayang? Ada? Ada tak orang yang mempunyai sifat pemurah? Ada? Ada tak orang yang mempunyai sifat kerajaan? Dia rasa dia raja hebat? Ada? Maknanya dari segi makna itu ada makhluk yang akan bersifat dengan nama dia tadi. Maksudnya pemurah, penyayang, pengasih, itu ada. Tetapi lafzul jalalah Allah tak ada. Dia tak ada perkongsian pada makna. Allah, apa maksud Allah? Allah. Apa maksud Allah? Allah itu Allah lah. Mana Allah? Allah yang kata ada, yang kata sedia, yang kata dia tu besar, tinggi, hebat. Itu Allah. Apa makna dia? Tak ada makna. Maka marilah ustaz apa belajar sangat ni, dia kata bila tak ada makna tak bolehlah berzikir dengan Allah Allah. Itu terima tak? Sebab tak ada makna. Tak ada makna tu pada makna kita yang tak faham. Saya sebut asri. Oh, kena ada. Dalam asri tu ada berapa? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kopek, ada punggung. Kalau dia jatuh, ada takar, ada batu. Sebut asri. Tahu lah. Tak payah sebut asri yang mempunyai batu, yang mempunyai dada, yang mempunyai kaki, mempunyai telinga. Tak payah. Sebut dia orang dah mudah. Kenal. Itu maksud Allah. Maka dalam Allah tu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Semua ada pada Allah sebutir. Jadi bila kata kita zikir Allah, 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 tak ada makna dan tidak memberi pahala. La ilaha illallah. Apa yang benar sangat? Bila sebut asri, sebut Nik Kamarudin, orang kenal Nik Kamarudin bin Yunus, lahir pada 28/3/1902 di kampung Gua-Kubu, Pasir Putih, Kelantan. Peranakan Pasir Putih, besarnya di Pasir Putih, belajar di Mesir, balik mengajar bla-bla-bla, sebut Nik Kamarudin sebutir. Maka dalam Nik Kamarudin tu ada semua dah. Tiba-tiba sebut Allah tu ya, tak ada makna. Tak ada makna, mu tak faham segi tak ada makna tu. Maksudnya tiada perkongsian segi Allah, dia tak ada erti. Allah. Jadi Allah tu siapa? Allah itu yang bersifat dengan segala sifat kamalat, dengan segala sifat kesempurnaan wujud, keadaan, waqah, mukhalatu, huli, hawalih, tak. Dan nama-namanya ni adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Itulah Allah. Jadi kalau kita sebut Allah, banyaklah pahala dan itu semua ada. Sebut Allah, 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 Allah. Dia suruh sebut Allahu Akbar ataupun Subhanallah. Itu pun sebutlah. Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau sebut Allah saja tak ada erti. Oh, suka hati dia. Sebut nama Allah sama je lah. Kalau kita sebut Ustaz Nik Kamarudin, comel, gemuk, enggak ada sebut Ustaz Nik, selesai lah. Kisahlah Ustaz Nik. Oh, Waalaikumsalam. Kisahlah Ustaz Nik. Takkan nak bagi tahu kisah kepada ustaz ni yang handsome, bekerja di maritim, anaknya 3 orang, bininya baru seorang, masih lagi 03. Nak sebut satu-satu? Tak payah. Sebut Nik Kamarudin, selesai. Sampaikan salam saya kepada Ustaz Nik Kamarudin. Tak kira lah dia gemuk, kau dia lepek, kau dia bujur, kau dia bulat. Kita sebut Nik Kamarudin, selesai. Maka sebut Allah tu dalam Allah tu dah ada. Jadi siapa nak berzikir dengan Allah, silakan. Siapa nak berzikir dengan Subhanallah, silakan. Kesemuanya itu ada pahala. Nak kena faham baik. Kalau kita bukan ahli dia, jangan dah baca lah. Ahli dia sahaja yang boleh menghuraikan akan ahli dia. Kalau dia tak boleh. Saya tak pandai mekanik, saya tak pandai nak pergi mancing, saya tak pandai nak. Maka saya tak boleh nak komen orang. Dia kata, ekor ni apa tak sejuk. Sebab tak sejuk gini-gini. Kita bukan ahli dia. Sebab apa ekor ni sejuk sangat? Kita nak sebut tak kerti. Sebab kita bukan ahli. Ini bila orang kata tak boleh
tak boleh nak pergi cuci rumah ibadat orang kafir. Oh, mufti kata mufti tak tidak toleransi dah apa. Apa benda ni? Itu bidang dia, kan bidang tugas dia. Kita tak faham apa-apa, jangan nak komen. Ini nak jadi ini nak komen je kerja, semua tak kena. Semua tak kena. Macam bantu orang banjir bagi beras pun tak nak, tak kena. Tak pergi hantar pun tak kena. Pergi hantar beras tak nak beras. Nak dapur, pergi hantar dapur tak nak dapur gas. Nak lagi nak balik gas. Tak kena lah, kau sebab tak kena. Right? Dia tak boleh itu. Tak kaedah dia salah lah. Jadi ahli dia fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dia kalau mu tak tahu. Jadi bila mufti bagi tahu tak boleh membantu dalam bab rumah ibadat, tapi ahli dia boleh. Maksudnya kalau orang kafir itu rumahnya rosak, dia ada banjir, malapetaka, sakit demam, kita solat kita tolong dia. Tapi rumah ibadat dia kita tak boleh tolong sebab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dengan bantuan itu menyebabkan dia jadi syirik lagi kepada Allah Ta'ala. Maka syirik dia kepada Allah. Dia kena banjir, dia dah musnah dah sengit sebelah dah. Dia punya gereja kampung. Tiba-tiba kita pakat diri semula. Mana seolah-olah kita mendiri tempat ibadat dia. Patutnya kita tukar je. Okey, saya akan tolong rumah-rumah dia, tapi rumah ibadat silakan orang dia. Lakum dinukum waliyadi. Cantik toleransinya Islam. Tapi dia orang besarkan isu dia tu, mufti tak erti tak toleransi. Kenapa pula tak boleh ya? Tengok Quran kata tak boleh. Bukan kita ikut suka hati. Ini bidang dia. Mufti bidang dia. Jadi kita tidak bidang dia, jangan sekali-kali kita nak query, nak buat bagai-bagai. Sebab takut nanti apa yang kita sebut tu takut jadi syirik ataupun kufur. Takut syirik okey, Allah halu makhluk halu. Tak syirik. Lepas tu dia berlakon keliling api. Kata saya tak nak buat apa-apa, saya hanya berlakon sahaja. Dia berlakon jadi isteri kepada orang India, keliling api, ikat kain keliling api ke diri. Tak boleh, hukum dia haram, akidah mula muncak semula. Marah. Dia kata, aku tahulah akidah aku. Memang tahu, tapi kenapa kamu berlakon juga? Tak boleh nak lakon-lakon macam tu. Kalau macam tu, baik lakon berzina. Tak, mana ni? Berlakon, tak ada apa-apa. Berlakon. Dan nak kira berlakon, tak boleh lah. Hukum kata haram, tak boleh. Bukan macam food testing. Ni boleh keliling api, ikat kain keliling api. Itu amalan orang India. Kita buat dalam lakonan kita. Bila orang tegur, dia melenting baru. Macam-macam. Sebab tu ahli dia kita kena tanya ahli dia. Baik. Bermula maknanya itu menyamai akan zat Allah Ta'ala dengan segala sifatnya dan segala perbuatannya oleh segala zat yang baru ini dan segala sifat mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Maksudnya Allah itu tidak sama pada zatnya, pada sifatnya dan jaga segala perbuatannya dengan zat yang baru Allah ciptakan. Semua ni yang ada ni baru selain pada Allah Ta'ala. Jadi ini Allah cipta. Kita pun kata sama. Dia tu kekal macam kekal syurga, tak sama. Sebab dia bermula dengan tidak ada. Okey, bersalahan dengan apa lagi? Tak ada, semua ni benar baru. Tak ada apa pun yang sama dengan Allah akan segala yang baru. Tak ada. Lawannya ialah mumasilatul lil hawadis. Artinya bersama Allah bagi segala yang baru, iaitu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala ini sama dengan yang baru. Sebab yang baru bersifat lemah, dia akan musnah. Kalau Allah musnah juga, apa bezanya makhluk dengan khalik? Dia yang buat, dia yang akan merosak. Nanti tak jadi. Akal kita kata, tak macam mana? Dia pun hancur juga. Kalau manusia makhluk akan binasa, takkanlah pencipta akan binasa. Kalau binasa Allah Ta'ala, apa yang ada? Tak ada. Bila tak ada apa-apa, mana balasan yang sepatutnya diterima? Syurga ataupun neraka, baik ataupun buruk, mana? Tak ada. Sebab Allah pun binasa lah. Maka Allah itu tidak akan sama dengan makhluk ciptaannya. Ada makhluk yang tidak dicipta oleh Allah? Tak ada. Semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamislihi syai'un. Itu dalil dia. Allah tiada bersamaan dengan segala sesuatu. Tiada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Tak ada
sama ada tangan satu ke, bulu mata sorak ke, bulu roma selai ke, tak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelima, qiyamuhu bi nafsi. Qiyam maksudnya berdiri, bi nafsi, berdiri sendiri. Berdiri Allah Taala dengan sendiri. Berdiri ini bukan bangun caca kata bukan bangun berdiri Allah Taala. Dah. Maksud berdiri Allah Taala ni, Allah tidak memerlukan sokongan, tak perlukan tongkat untuk berdiri tegak, tak memerlukan apa-apa untuk dalam pentadbirannya, dalam apa juga sekalipun Allah tak perlu pun. Allah Maha Kuasa. Tapi sebagai wasilah jalan, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia. Itu ikut Allah lah, dia nak apa. Macam kita lah. Ni saya ada air, saya nak minum pun boleh, saya nak basuh tangan pun boleh, saya nak cuba semua pun boleh. Air saya yang punya. Gitu. Jadi Allah Ta'ala ni dia berdiri dengan sendiri, tak perlu sokongan orang lain, tak perlu supporter orang lain. Kalau kita semua kawasan tak nak sembahyang isyak, tak nak sembahyang lah, Allah tak rugi. Tak rugi. Mari kita pakat semua, kita jangan sembah Allah Ta'ala. Kita pakat satu putar jari, jangan sembah Allah Ta'ala. Bincang dalam parlimen, kita jangan sembah langsung. Allah tak rugi apa-apa, yang rugi. Tak rugi Allah Ta'ala. Jadi siapa juga agama lain yang tak nak tunduk sujud kepada Allah Ta'ala, dia yang rugi. Allah tak ada rugi satu sen pun, Allah tidak rugi. Isal azan tersambung sikit. Baik, qiyamuhu binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Bermula maknanya iaitu tiada berkehendak ia Allah tadi kepada zat, kerana ia zat yang menjadikan. Maksudnya dia tak perlu kepada zat lain untuk nak menjadikan dia, menjadikan Allah Ta'ala. Kerana dia tu sendiri dia tak perlu kepada zat yang lain untuk menjadikan dia. Dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi. Tak perlu dah orang nak menjadi, sebab dia tu dah sedia kala dah. Dia tu asal dah. Jadi tak perlulah dia kepada yang lainnya, tak perlu kepada yang lain kerana nak menjadikan dia, sebab dia qadir, sedia kala lagi. Lawannya qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan yang lain. Maksudnya Allah Ta'ala itu perlu kepada yang lain. Berdirinya dengan yang lainnya iaitu mustahil. Mustahil Allah itu nak kepada orang lain tolong dia. Nak buat alam ni, dia perlu kepada Tuhan so lagi. Mu tolong aku tak ada nak buat ni. Tak ada. Kalaulah ada dua penjadi, dua pencipta, nescaya musnahlah alam. Tak boleh dua pencipta. Driver kereta dua orang. Kita suruh bini kita driver dia bawa kereta. Kejap kita nak tidur tak boleh. Nak pergi steering rasa. Sepatut kita rasa hati kita boleh memotong. Ini boleh potong ni, kereta depan jauh lagi. Kita. Tapi isteri kita kata tak boleh potong, dia pun tak potong. Kita pula nak pergi steering nak potong. Tengok. Baru driver kereta. Potong lagi kalau alam ni nak tak habis. Sekali Tuhan satu kata, kita hari ni kita naik matahari kok ni Lepas tu kata, Allah naik kok ni hari. Kita ajah naik kok ni pula. Nombor dua kata. Baru Tuhan nombor tiga. Pernah mata dia kita naik kau ni pula. Tak ada. Kalau ramainya banyaknya Allah Ta'ala berajak kepada orang lain, saya mustahil. Tu maksud dia. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal hayyul qayyum, ialah Tuhan yang hidup lagi yang berdiri dengan sendirinya. Huwal hayyul qayyum. Tu jadi isu sikit dalam bab istighfar kan. Kita daripada kecil astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hak mai kena huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita pun kuning. Kok pertama salah, tak boleh baca salah. Kita dah berpuluh-puluh tahun. Ustaz kita, tok guru kita pula huwal hayyul qayyum. Kalian ni ya baru 3 tahun ni bunyi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal
hayyal qayyum wa atubu ilaihi. Dua baru ni. Maka ketika haji semula segi bahasa nahwu sarahnya, dua-dua wajah itu boleh dibaca. Dua-dua bentuk itu boleh dibaca mengikut keadaan makna dari segi awal. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Dia ayat yang lain. Kalau huwal hayyal balik semula kepada Allah tadi. Astaghfirullah, maka dia pun hayya. Sebab Allah hayya, iaitu hayya ni hidup, dia ikut mausuf. Ni sifat Allah yang hidup. Mana dia? Allah. Allah bagi di atas, mansub. Maka astaghfirullah al-azim. Hanu pun huwal hayya, sebab dia pergi ke sini. Sama dengan ayat Quran yang berkaitan dengan ambil ismayah. Apa ni? Wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa ni dan wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu dan sahu wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Basuh tangan hingga ke siku, basuh muka, dan wamsah, sapu. Dan sapulah kepala kamu, wa arjulikum, dan kaki kamu. Dan kaki kamu itu dan untuk sapu kepala ke ataupun dan basuh muka tadi. Jadi kalau dia ikut dekat, maka kena ikut wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Sapulah kepala kamu dan juga sapulah kaki. Sebab dia dan itu dan dekat. Dekatnya dia aja. Tapi Imam Syafi'i kata bukan. Dan itu sama ngedah depan. Iaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa ghsilu arjulikum. Basuhlah kaki kamu. Sebab itu kita basuh kaki. Mazhab Hambali dia sapu je ada kaki. Kerana perbezaan pada kalimah dan. Gitu. Maka begitu juga astaghfirullahaladzim huwal hayyu dengan huwal hayyal. Jadi siapa nak baca hayyu silakan, siapa nak baca hayyal silakan. Jangan kata kalau baca hayyu salah, baca hayyal salah, tak. Dua-dua bentuk itu boleh dibaca. Tu nikmatnya bila kita tahu hukum ni, kita tak akan menyalahlah. Dia tu baca hayyu, ini baca hayyal. Tapi ada kata semua yang baca hayyu salah, kena betulkan baca hayyal. Bayang kalau si bawah ni untuk imam besar dulu baca hayyul. Takkanlah dia mau tujuh hari beratus-ratus tahun. Kita pun kaji balik segi bahasa. Apa ni? Jadi yang kata salah hayyu tu, dia kata dia aja betul. Ni bahaya ni. Hak gege macam gege Wahabi. Dia aja betul. Orang semua bid'ah tak betul. Tak betul. Ahli sunnah tak pernah kata pun kepada Wahabi bini-bini. Tak pernah kata. Awak yang kata kepada orang ahli sunnah macam ni. Awak yang kata. Awak buat macam ni, bila orang sesat masuk neraka. Awak berdoa dengan timah sesat masuk neraka. Awak talqin sesat masuk neraka. Awak yang selalu menerakakan orang. Ahli sunnah tak kata. Lah. Nabi apa suruh buat? Buat. Nabi tak suruh buat pun kalau ada manfaat buat. Tak ada masalah. Sebab fastabiqul khairat. Belum boleh buat baik. Sama ada buat baik itu hak Nabi pernah buat ataupun Nabi tak pernah buat. Tak ada masalah. Jadi benda tu ada masalah, ada kebaikan dia. Tu kaedah dia. Jadi bila kita belajar, insya-Allah kita mudah faham. Artinya kayanya huwal hayyu, kayanya daripada zat dan daripada fa'il. Fa'il ini orang yang tukar buat. Maknanya Allah itu maha kaya daripada zat-zat yang ada dan juga daripada fa'il. Orang yang fa'il ni orang tukar kuku, tukar katak, tukar makan, fa'ilun dia panggil. Orang yang ada kuasa. Allah maha berkuasa daripada siapa yang berkuasa. Baik, kita ambil akhir sekali nombor 6, wahdaniyah, artinya esa zat Allah Taala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Esa mana tidak berkongsi dengan orang lain. Dia. Bermula maknanya itu tiada yang menduai pada zatnya. Dia tidak dua, dan pada segala sifatnya dia tidak berkongsi untuk buat alam tadi contoh dia. Dan pada segala perbuatannya tak berkongsi dengan makhluk. Lawannya la yakunu wahidun fi ma dzukir, la yakunu wahidun fi ma dzukir.
Maksudnya di sini tiada ia esa pada barang yang tersebut itu. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Tiada esa, maksudnya tiada ia esa pada barang yang tersebut. Mana? Ketunggalan, keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil Allah itu berbilang-bilang pada zat, berbilang-bilang pada sifat, berbilang-bilang pada perbuatan. Itu maksudnya la yakunu wahidun fima zukir. Ada kitab lain dia sebut pendek ni, wadaniyah, ada hudufana mumasalul hawadis, ihtiyajuhu ila ghairi, ihtiyajuhu ila ghairihi, ta'addud, berbilang-bilang. Ini lain sikit ni. Ini kata la yakunu wahidun fima zukir wa ilahukum ilahu wahid. Bermula Tuhan kamu iaitu Tuhan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Itu maksud wahdaniyah, iaitu keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tidak berkongsi pada zat, sifat dan juga perbuatan dengan makhluk-makhluknya. Itu maksudnya wahdaniyah, keesaan Allah yang kita duk hafal lah. Allah wujud qidan baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada ilmun hayyun sama' basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20. Lepas tu dia lawan pula, hafal pula ada huduf fana mumasalul hawali ihtiya ila ghairihi ta'adudi. Oh tak ingatlah, 20. Lawan bagi sifat yang wajib bagi Allah itu sifat yang mustahil dalam bahasa Arab. Lama tak kenapa masa tadika dulu, dah tua-tua ni tak ingatlah. Cuma tengok balik dalam kitab-kitab Arab tu ada tu sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala dalam bahasa Arab. Sebab tu orang tu dulu dia buat nasyid. Anak Nabi kita 7 hanya orang, 3 laki-laki. Imam gitu. Suruh mudah ingat. Orang tua kita kata apa ngapa tu main-main tak. Kita tak ingat. Ambil air semaya, mu buat molek 2 kering 4 basah. Kita pun dengar. Ambil air semaya 2 kering 4 basah gapo dia ni. Tak tahu apa satu 2 kering 4 basah. Rupanya niat itu tak kena air pun kering. Tertib kering. Basah muka, tangan siku, kepala dan juga kaki. 2 kering 4 basah. Ingat kita sampai sekarang yang boleh ingat. Saya sebut sekali dalam TV, tak tahu apa satu. Masa tu Jumaat Sabtu Ahad 3 hari. Okeylah. Besok balik penerbit kata, Ustaz, ada netizen tanya ni, apa maksud 2 kering 4 basah? Nasib baik esok boleh hulai balik kan. Dia tak faham. Kita ingat apa orang faham. Rupanya ada orang tak faham 2 kering. Ambil sembahyang itu ialah 2 kering 4 basah. Orang duduk menung. Berkali dia duduk menung kata, ini biar tahu jangan keliru. Ini keliru dan keliru ni. Keliru makin keliru dia. Ambil sembahyang biasa 6, tapi mana keringnya? Rupanya niat tak kena air. Kalau kena air pun dia kering, tak ada kena mengena. Tertib pun kering juga. Basuh muka, tangan ke siku, sapu air kepala dan basuh kaki. Itu kaedah. Orang dulu nak ingat, nak menghafal gitulah. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu. Kita akan sambung qudrah, iaitu sifat yang ketujuh dan seterusnya lah. Dalam kitab ni dia ambil sikit mengenai ilmu kalam, dan lepas ni nanti kita akan belajar pula ilmu fiqh. Dia cukup ni. Fasa kedua nanti mengenai hadah-hadah besar, fardu mandi dan sebagainya. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu dulu tuan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dapat kongsi pada malam ini dijadikan iktibar pengajaran untuk kita lebih abdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu nak kenal Allah ni. Usuluddin, aqidatut tauhid, iaitu simpulan iman untuk kita mengesahkan Allah. Nama tu aqidatut tauhid, aqidah. Dalam kitab itu Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Iman dalam bab ni ialah dalam bab keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana